lebih 1618 ya, dan ini ditandakan sebagai 5. Okey, ni anak yang update. Saya bagi tahu saja bahawa ini nak ke bawah. Jadi dia lukis. Boleh sambil saya latih dia. Ini simple je. Ini buat macam ni jadi flat. Cukup macam tu je. Lepas tu jadi flat lah dia. Entah kerana tak berani atau memang tak nampak untuk tegur. Okey. So, apa pun kita masih jangka ke bawah. US 100, benda sama lah. Benda sama. Ini kita tandakan sebagai flat. Ini cara dia lah. Jadi kalau anda nak katakan ini ke bawah. Setakat ini penurunan dia adalah 1, 2, 3. Itu boleh jadi flat lagi, naik ke atas. Selagi dia buat 3, tak ada apa. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4, break bawah, then ini akan berlaku. Barulah dia bounce. Kenapa saya tak tahu? Dia memang macam tu. Betul tak Sufi? Mana Sufi tadi? Rosdi kan? Dia memang macam tu. Kenapa saya tak tahu? Itu bukan kerja saya. Itu R.N. Elliot yang jumpa. Saya cuma melaporkan apa yang kita nampak, benda berulang. So, apa pun, untuk indeks, kalau nak trade, anda tunggu untuk daily ni, membuat habiskan struktur ini. Ini adalah primary punya ni, ini adalah weekly punya correction. Itu je. Buat benda tu je. Kalau anda buat benda tu, anda akan jelas dalam trading. Betul tak Sufi? Jadi kalau ini kita trade, sebab ini tak complete. Jadi 1, 2, ini tak complete lagi 100%. US 30 dan DAX benda sama. Ini pun sama, tak lagi complete 100%. Sebab ini boleh jadi wave 4 tau. Tapi tak kisah dia jadi 4 ke, dia jadi 2 ke. Kalau kita tengok struktur semasa, ini mungkin adalah wave 2. Sebab daripada pergerakan ini dia break. Itu sebab dia jadikan dia wave 2. Jadi kalau anda nak trade index, anda kena tunggu movement ini complete. Movement ini complete. Itu adalah untuk indeks. Kalau indeks GER 40 dan US 30. Selain daripada tu, saya dah kongsikan semalam AU 200. Tu adalah benda-benda dia lah. Okey. Kalau siapa yang tunggu KLSE tu, tunggu yang itu sama. Benda sama. At least dia ada bounce lah untuk shorter term. Shorter ke medium term, itu mungkin dalam 1-2 months untuk KLSE some bounce. Sebab sini akan buat wave 1. Bila dia break wave 2, KLSE jatuh balik. Buat lower low 1 balik. Boleh Pian? Boleh. Hang Seng pun sama. Saya tunjukkan Hang Seng lah. Kita tak ada KLSE. Jadi bila sini bounce dan buat wave 2, itu adalah sama dengan dekat Hang Seng kat sini. Sekejap, mana Hang Seng aku ni? Okey, Hang Seng kat sini. Itu adalah sama dengan Hang Seng yang anda nampak memang lemah untuk buat benda ni. Okey. Ini masih hold. Hopefully, kalau dia tak hold, kita habis. Okey. 3 wave. Wave 1 tadi yang dekat indeks-indeks lain. Then, ini akan berlaku. Dan kalau anda lihat gambaran besarnya, adalah ini. Faham? Saya tak nampak low COVID-19 holding. Faham Pian? Okey. Turun lagi. Naik.
wave 2 dekat indeks utama, ini turun. Boleh? Untuk jadi, ni adalah dia punya support. Kita minta itu tak jadi. Ini sama dengan KLSE. Ini sama dengan, lebih kurang sama dengan Nikkei. Nikkei tak sangat kepada KLSE. Boleh? Ni baru kita. Ni maksudnya, kalau anda ambil tempoh, ini lebih daripada ni hujung tahun depan baru kita recover. Political issue. Bukan setakat political issue. Kita ada macam-macam lah. Macam-macam. Selain daripada political issue, ada lain-lain. Basically, China kita nampak dulu banyak bergantung kepada Hong Kong. But dia cuba, sebab itu kita nampak all this connection kepada Hong Kong daripada mainland China, all the exchanges, dan ini membenarkan lain-lain bursa di China menjadi lebih kuat. Saya masih nampak this structure. Saya tak nampak ini break. Dan ini bukan 5 wave. Ini bukan 5 wave. Tu masalahnya. Kalau saya nak jadikan dia 5 wave, tapi dia tak dapat jadi 5 wave. Kita doakan semoga dia tak jadilah. Sebab kalau ini jatuh ke bawah macam ni, itu sama dengan KLSE. Kalau ini naik ke atas, alhamdulillah. Especially kalau dia break, then nampak movement ini tak break COVID-19, tak break higher high. Itu yang membimbangkan. Itu yang membimbangkan. Hopefully tak lah. Saya harap tak lah. Tapi berdasarkan apa yang kita nampak, itu yang ada. Okey, jadi bila indeks masih ke bawah, tunggu untuk indeks hold. Anda nak long DAX dan anda nak long US30 apabila current correction selesai. Okey, UJ kita masih melihat ke bawah, depending. Kalau euro US dollar break ke atas, GU break ke atas, ini masih lagi dalam B. Kalau tak, then kita akan ke bawah. Jadi, kalau ini berlaku, itu wave 2 dalam indeks. Yang ini. Yang ini, itu akan jadi wave 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ini 2. Kalau dia masih jatuh, then ini akan jadi 1, 2, 1, 2 kecil, dan kita akan jadi 3 dalam 3. Dan kita akan ada yen dynamic kat sini. Faham? Dalam yang kecil, kita akan ada yen dynamic kat situ. Okey, dan maksudnya dekat, depending kepada USD/JPY. Kalau high ini break, then indeks akan buat wave 2 ke atas. Indeks akan habiskan 1, 2. Kalau high ini break high. Okey, break B ni. Jadi B masih in progress. Kalau dia adalah kalau ini tak break dan terus jatuh, ini adalah dekat indeks 1, 2, dan kita dalam wave 3. Tak break. Itulah fikir banyak-banyak. Kalau tak break, ambil satu view. Saya ambil view dia jatuh ke bawah. Kalau saya lukis ke bawah, then ini pun ke bawah. Ambil satu view. Itu cara anda tak dapat ini ke itu. Anda ambil satu cerita, anda lukis benda sama. Betul tak betul, biar market cerita kepada kita. Sebab
kalau kita dalam wave ni tadi, kalau kita sedang melakukan B ni tadi, US 30 ni akan break ke atas. Jadi itu memungkinkan, ini masih lagi boleh jadi 5 ke atas macam ni, sebelum dia jatuh ke bawah. Apapun, nothing. Kalau dia break ke atas ni tak ada apa-apa. Itu adalah cuma wave 5. Tak kisahlah Menteri Kesihatan Afrika Selatan ke, Uganda ke, Sudan ke, apa ke, kata virus terkawal Omicron dengan vaksin semasa cukup ke, saya tak tahu. Saya tengok dekat chart, itu yang saya nampak. Bukan tak tahu, tapi saya ambil dia cuma sebagai pengetahuan. Kalau something happen dan saya tengok apa perkembangan pasaran, kalau news dok push benda tu dan saya tengok dekat structure, adakah saya perlu tukar? Itu je. Kalau nak bimbang semua benda, tengok Bloomberg sebelah, Reuters sebelah, MNI sebelah. Bila kita nak trade? Kalau ada trade dekat bank tu lain. Anda masuk kecil-kecil ataupun programkan black boxes. Banyak yang dekat bank sebenarnya. Kalau trader lah, bukan trader pun, programmer. Yang tradernya cuma buat sale, kalau nak tahu. Kalau nak tahulah. Saya nak jadi trader bank, bang. Boleh? Dia akan tanya, siapa network anda? Anda boleh buat sale berapa banyak? Nak bagi tahu je. Okey, jadi ini adalah untuk USD JPY ya. Kita lukis masih ke bawah. Euro JPY sama, sekiranya ini melengkapkan ke atas sebagai satu, mana ni? Ini A. Okey, ini adalah satu. Ini adalah satu merah, dua merah. Dan kita jangkakan ini akan ke bawah. Kabel besar mana kan? Tu soalan yang biasa. Kalau setakat anda bawa kelulusan tu, saya trade tadi euro US dollar sekali hentak 500 lot, dapatlah banyak ni. Dia tengok kau besar kecil je. 500 lot tadi kau nak letakkan dekat sini, melabur kat sini tak? Kalau ya, anda jadi trader dia. Kalau tak, jangan harap. Okey. Nak bagi tahu tu je. Ini satu. Ini dua. Okay, sama ada kita dah habis A, B dan C dan kita dah mula ke bawah, ataupun ini adalah flat A, B, 1, 2, 3, 4, 5 dan turun ke bawah. Itu adalah untuk EJ. EJ, anda perasan tak saya tukar dia punya chart ni? Perasan tak saya tukar dia punya chart? Ini kita jadikan dia sebagai yen dynamic. Ini bukan yen dynamic. Ini kita jadikan dia sebagai 5. But a bit more ke bawah. Kalau kita lukis macam ni, itu bermakna, kenapa kita lukis EJ ni, A, B dan C. Now, saya nak anda tengok cross dynamic ya. Sufi, Pian, saya nak anda tengok cross dynamic ya. Kenapa kita jangkakan ini sebagai A, B dan C? Saya ambil nota lah. EJ. Ini cross dynamic ya. EJ. Kita lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dan kita jangkakan di sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5 sebagai A, B dan C. Okey. Ini untuk EJ. Now, ini untuk apa? AJ. Bukan AJ. GBP. Okey. Ini untuk GBP JPY. GBP JPY ni kita tandakan dia sebagai W, X dan Y. Adakah JKSE yang sudah break atas?
sebab komoditi. Dia bukannya leading kepada KLSE dan Hang Seng. Dia leading kepada apa-apa indeks yang berkaitan dengan komoditi, dia leading. Anda tengok Australia, ada tengok Indonesia. Malaysia, company-company dalam sektor yang menyumbang kepada ni bukannya banyak komoditi. Kalau anda tengok kepada breakdown dia, Sunbi, company yang high cap dekat Malaysia ni, saya dapat kata macam ni lah. Dia unik sikit. Malaysia ni no comment. Boleh? Hang Seng banyak financial. Banyak bank, banyak fund. Hang Seng 50. Malaysia no comment. Indonesia dan Australia banyak kepada syarikat yang commodity base. Macam US kepada tech dan industrial serta financial lah yang besar-besar. Kalau ada tengok market cap dia ke semua. Jadi yang commodity ni sedang leading. Sensitive issue. Tanya Pian. Saya salah sebut payah Kang. Market cap kat Malaysia ni dia special sikit. Okay. Now, GJ kita lukis sebagai WX dan Y. Mana satu yang salah kat sini? AUDJPY kita dah lukis sebagai A, B dan C. CATJPY kita dah lukis sebagai A, B dan C. GJ kita masih lukis GJ kita masih lukis sebagai WX dan Y. Kenapa? Ini salah ni. Ini tak dapat. Saya kena tukar dia sebagai A, B dan C. Berdasarkan market dynamic. Jadi kalau dia A, B dan C, di sini, persoalannya, ini kejatuhan ini, adakah dia disebabkan oleh indeks? Kejap, saya conteng kat sini lah. Adakah, ini basically yen pair, jadi GJ tadi saya kena tukar tau. Hujung minggu saya akan tukar. Yes, tunggu GJ break dulu. JPY, ini kesemuanya, saya akan tukar kepada A, B dan C. Semua saya tukar. GJ saya tukar. Kita tak lukis dia lagi sebab dia tak ada, yang kaki bawah ni tak ada divergence. Tapi divergence tu bukan syarat asas. Yang penting adalah kepada structure dan momentum. Okay, so A, B dan C, dan kita katakan bahawa yen pair habiskan 1 dan 2. Maksudnya, yang ini akan buat macam ni. Akan buat ada motif. The thing is, kejatuhan ini boleh dua benda. Yen pair boleh jatuh. Nombor satu, kita ada US dollar kuat. Okey, yang ini. Ataupun JPY yang kuat. Kalau kita katakan US dollar kuat, kejatuhan ini akan diiringi oleh EU jatuh. Kalau kita katakan ini adalah jatuh dalam 5 wave. Dalam struktur motif ataupun dalam struktur lanjutan. Ini big cap pun boleh kena goreng kat sini. Pump and dump kat sini dahsyat. AJ, CJ, EJ semua ABC. GJ sebab tak ada divergence. Yes, itu semasa. Tapi saya akan tukar dia kepada ABC supaya cerita dia sama. Tunggu wave 5, betul?
Jadi kita kena tunggu dia break, then kita akan tukar. Okey, JPY. Itu untuk spesifik GJ, tapi secara besarnya cerita pasaran, ini boleh jatuh sama ada US dollar kuat, di mana EU jatuh, ataupun JPY yang kuat, di mana EJ pula. Di mana UJ jatuh. Kalau kita jangan kata JPY kuat, UJ jatuh kan? UJ jatuh. Dalam 5. Now, kita tengok balik. Nampak? Jangan fikir ni. Kita fikir triangular, fikir 3. Untuk ini. Untuk yang ini jatuh. Kalau kita kata EJ jatuh dalam 5, dan struktur ini 5, dan akan ada wave 3, di mana sini akan ada 5, UJ pun akan ada 5. Tunggu dulu. Now, kita tengok EU. Kalau kita nak katakan ini jatuh dalam 5, EU. Mana EU? Okey, ini EU. Di sini kita kena extend kan. Faham? Ini tak dapat habis macam ni. Ini tak dapat habis macam ni. Dia tak dapat habis cuma 1, 2, 3, 4, 5. Habis kecil kat sini, lepas tu pantul. Tak dapat. Dia kena extend. Maksudnya, di sebelah sini untuk EU, dia kena buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Dia kena extend. Ini kena extend. Itu EU. Untuk kita katakan, faham Fi? Untuk kita katakan bahawa ia adalah kekuatan US dollar. UJ. Kalau kita katakan itu adalah kekuatan US dollar, UJ kena naik kan? Tapi kalau kita tengok di sini, UJ. Okey. Ini kita nampak dia cuma dapat confirm kalau ini break ya. Kalau ini break, sini break, ataupun bawah ni break lah, tak kisah mana-mana. Kalau especially bawah ni break ya. Sekarang ni saya tak nampak struktur mana. Saya ambil satu pendapat. Kalau kita nak habiskan siri pergerakan ni sebagai 3, 1, 2 dan 3, ini pun kena buat motif. Nampak tak? Nampak tak? So, kalau di antara dua ni, sekarang struktur semasa ni, adakah dia US dollar ataupun yen? Tunggu dulu Sufi. Kita tak dapat kata sideways dynamic. Ya, sideways dynamic. Inverse bukan. Kepala saya dah tengah pergi laju sikit inverse dynamic. Tetapi ini, struktur ini, adakah dia US dollar ataupun JPY? Struktur sekarang. Struktur sekarang. Ini. Dolar yang jatuh. Kalau dia naik ke sini pun jatuh balik. Tak kisah. Adakah dia dolar ataupun yen? Struktur ini. Kena fikir. Dalam trading, anda sentiasa fikir sekarang dengan next. Next baru kita ada inverse dynamic. Okay. Now, next, sekarang ni, apa struktur dia? Sekarang, struktur ini. Kalau dia naik ke atas, tak ada apa. Itu cuma menghabiskan di struktur. Tapi kita jangkakan dia ke bawah. Sebab ini motif. Anda nak kira macam mana pun, dia masih motif. Kita ada indeks tadi yang kiraan motif. Sini pun kiraan motif. Satu kita kena buat dia sebagai flat. Okay. Now, yang dekat sini, soalan saya yang ini.
adakah dia dolar ataupun yen. Sebab jadi map kita indeks ke bawah, kita masih lukis ke bawah, unless indeks break ke atas. Sekarang ni belum. Kalau dia indeks jatuh ke bawah, adakah dia yen atau dolar? Sebab itu penting. Kalau dia yen, dia akan bergerak dengan struktur motif dan ini akan jatuh dengan laju. Ini akan jatuh dengan laju. Kalau anda tengok map saya, Sunbi, bukan 3, kita lihat 7. Kalau ini dinamik semasa, dia akan generate 7 ke depan. Struktur 1, struktur 2, struktur 3, struktur itu kita namakan 3, 7, 11. 7, 7 ke depan. Tujuh struktur. Maksudnya, kita menjangka struktur ini, struktur ini, struktur ini, struktur ini, struktur ini. Kalau ini diagonal, apa ketujuh nanti? Kita jangka saya punya algo, dia melukis tapi dia tak lukis kepada dia jangkakan okey, dia akan lukis macam ni. Katalah struktur ni dah lengkap macam ni kan, macam sekarang ni. Ini 5 dan ini diagonal, macam sekarang ini diagonal. Okey? Dan dia akan ambil distribution kepada semua yang lain dan dia akan jangkakan, kalau sini kita jangkakan sebagai yen dynamic, macam yang kita tunjuk UJ tadi, di sini akan ada motif. Akan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tu cerita saya sekarang ni. 5. UJ tadi jatuh. Kita bukannya kekuatan US dollar ataupun kelemahan US dollar. Sebab EU tu jatuh. EU kan kita cakap tadi jatuh. EU ni, kita jangkakan dia extend. Jadi, UJ ni pergi ke bawah. Bukan sebab US dollar lemah. Sebab EU jatuh, US dollar tak lemah. US dollar sideways. Sebaliknya, ini adalah kekuatan yen. Faham tak? Faham tak? Ni. Ini bukannya kekuatan US dollar. Sekarang ni, ini disebabkan oleh kekuatan yen. Jadi ini adalah kekuatan yen. Ini kekuatan yen. Kalau dia break, dan kita tukar cerita. Sekarang ni, tak. Sekarang ni kita tak dapat nak buat kesimpulan apa-apa selagi dia tak sampai equal link. Jadi apa program yang saya ada adalah dia predict benda ni. Okay, next. Ini adalah yen. Jadi kalau dia yen, sini akan dilukis sebagai 5. Next 3. Apa bentuk 3? Dia 5, 3, 5, 3, 5, 3. Kalau ini melengkapkan 1, 2 dan lengkap habis. Next kita jangkakan 5. Dia macam tu je. 5, 3, 5, 3, 5, 3. Next kat sini kita jangkakan akan ada 5. Jadi 5 ni, adakah dia dolar ataupun yen? Dolar ataupun yen. Kalau dia dolar, dia motif. Kalau dia dolar, dia adalah dia adalah diagonal. Kalau dia bukan dolar, dia yen yang lemah, dan itu adalah motif. Dolar, yen, dolar, yen, dolar, yen. Dan distribution system dia sampailah kaki ke-7. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan kita jangkakan kepada yang sini. Itu last. Benda tu je. Benda tu je. Dia akan kira kecil 5 dan 1 besar. Jadi 7 lah. Dia semua 7. 1 besar, 1 sub, 1 besar. Itu algo. Kalau anda lihat anda punya ni, Sufi, Excel tu, sebenarnya anda boleh buat mapping ke depan berdasarkan distribution system. Kalau ini jadi, ini dia. Kalau ini jadi, ini dia. Itu yang menariknya benda ni.
Itu yang buat kita orang tak tidur malam bila buat benda ni. Sebab seronok tau. Bila anda buat benda ni, dia seronok. Lepas tu kita banding-banding yang belakang kan. Dia berulang-ulang. Itu distribution system dia. Bukan 1 atau 2. 7 ke depan. Sebab tu nama dia 3711. Dulu ada logo. Tapi tak jadi saya nak buat. Saya dulu kan kerja dekat syarikat TV yang ada 7 tu kan. Jadi kena sindir teruk lah sebab pakai 7 tu kan. Ikut bos katanya. Apa pun. Yes. Indeks boleh jatuh tapi komoditi boleh naik sekarang. Okay. Sebab dolar, komoditi is all about dollar. Yen ke apa ke, komoditi is all about dollar. Saya pun tak tidur lagi ni Zul. Oi. Kita orang nampak dah role plan dia. Aduh. Yes, dia nampak ke depan tau. Jadi kalau bertukar, kita tukar. Apa next B dia. Dan dia boleh diprogramkan. Kalau siapa yang faham pasal programming dan faham pasal distribution system ni, kalau ini berlaku, ini dia. Kalau ini berlaku, ini dia. Tapi dapat sampai 7 je. Awal-awal mungkin ada nampak 2, 1 atau 2. Cukup dah. Jangan. Minum. Itu banyak. Itu lain tu pian. Okay. So, kalau dia break ke atas, itu cuma B. Kita pindahkan A ke sini. Ini jadi A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada apa. Okay. Kalau dia break ke atas, tak ada apa. UJ, EJ. Tak ada apa. Ini mungkin dah habis dan turun ke bawah. Apa pun anda tak trade tengah-tengah dunia. Tengah-tengah dunia ni, kalau dia buat, dan anda macam AJ, anda tunggu kat bawah. Itu sebabnya anda tak trade tengah-tengah dunia. Cat JPY pun sama. Bawah ni. Lain daripada tu, anda tak trade. Tengah-tengah ni tak. Euro US dollar nampak sedang turun ke bawah. Sebab itu kita tak dapat katakan US dollar tak lemah. Euro US dollar ke bawah. GU ke bawah. Ini mungkin habis. Ini mungkin dah habis. Dua kita di sini. Mungkin. Sebab kalau anda tengok GJ, ini mungkin X tau. Itu sama dengan 2 tadi. Iaitu B sebenarnya, GJ ni. Faham tak? B sifat dia sama seperti wave 2. X kadang-kadang ikut 4. X. Jadi, GU mungkin 2 dah habis di sini. Dan tak buat ke atas. Ini adalah wave 2 internal. Tapi setakat ini penurunan dia nampak 3. Jadi saya tak dapat nak lukis dia ke bawah dahulu. Sebab penurunan ini nampak 3. Dia boleh jadi 5, 4 dan 5. Kalau setakat edit wave. Boleh tipu macam tu. Tapi selagi dia tak break, kita lukis ke atas. Okay. Boleh jatuh lepas semasa. Boleh, kalau dia jatuh semasa, 2 kita kat sini. Yep. AUD US dollar, ini sayang. Saya truncatekan dia. Ini kita truncatekan B. Boleh tak dia ke atas? Boleh. Saya truncatekan B kat, C kat sini. Sini dah cukup 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selagi dia tak break B ini, dia masih boleh ke atas. Kalau dia ke atas, anda short AUD. Di atas. Kalau dia break ke atas. Kalau dia tak break ke atas, then ini dah habis. Kena bye-bye. NZD US dollar pun sama. Nampak dia nak break. Ni nak break. Kalau dia break kat bawah ni, ini 5. Tapi dia boleh jadi A, B, C selagi tak break dan naik ke atas. Yap. Jadi masa yen dynamic, US dollar JPY sideways ke atas, tapi pay US dollar sideways ke bawah. Momentum akan lebih pada yen.
sebab dia melawan. Yes, dia bukannya, jadi itu bukan US dollar dynamic. Lalu mau linkkan currency dengan komoditi, lalu link itu, inilah kenapa harus pelan-pelan. Boleh gila. Tapi kalau anda buat secara kumpulan, Sunbi, macam Sufi, Noh dan juga Kimi, dia orang buat secara kumpulan, Sunbi. Dia orang duduk sama-sama dan berbincang. Kalau buat seorang-seorang, anda boleh jam. Macam saya dulu, saya buat seorang-seorang. Lepas tu, masa tu saya guna Wyckoff. Masalah Wyckoff seperti yang Sufi sebut, tak ada extension. Dia habis. Phase 1, masuk phase ni, masuk phase second. Masuk phase ni. Dia tak dapat nak extend. Bila dia extend, saya jam. Jadi saya tanya dalam satu kumpulan Yahoo Messenger. Saya bagi tahu dia orang, tolong kaji benda ni, correlation benda ni. Dan datangkan dengan cycle count untuk saya. Dan datanglah, seorang buat Gunn, seorang buat Wolf, saya kumpulan Wyckoff, seorang lagi buat Elliot. 3 orang buat Elliot. Jadi dia orang pun tunjukkanlah. Soalan saya, kalau dia extend yang naik macam ni, itu jadi masalah saya. Ini benda ni yang saya tak dapat nak explain. Satu dah jam. Sabar Leo. Bila dia extend, saya tak dapat nak explain. Bila yang movement satu naik macam tu, saya tak dapat nak explain. Satu dah cukup dah. Satu kita jangka sekarang ni. Cukup. Lebih pada cukup. Nampak? Ini nak break. Kalau ini break, ini adalah 5. Nampak tak Leo? Ini 5. Kalau anda pergi time frame kecil, yang ini ada divergence. Lambat pula dia. Sini ada divergence. Ini ada divergence. 1. Ini adalah 5. Ini 5 wave. 1, 2, 3. Dan sekarang ni hampir nak break. Kalau dia break, now tunggu benda ni je. Kalau dia break benda ni, ini adalah 1, 2, 3. Kalau itu 1, 2, 3, itu adalah kekuatan US dollar. Itu bermakna New Zealand dollar tak kuat, indeks tak naik. Yen yang paling straightforward sebab dia ikut kepada indeks. Yen ada 2 je, positif atau negatif. Dolar yang payah. Tapi kalau anda faham dolar, anda faham yen. Anda faham dolar, anda faham yen. Nampak tak? Kalau ini structure ni 5, 3, 5. Ini break, ini dah habis. Jadi kita tak ada completion, maksud ini trunket. Tak adalah ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 untuk habiskan C dan B kat situ. Dia tak ada, dia habis sini. Kalau ini break. Selagi dia tak break, dia mungkin buat benda ni. Kalau dia buat benda ni, then ada kemungkinan untuk Euro US dollar buat benda ni. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Dan itu adalah 4 anda. Ini kat situ. Apa pun anda tak buat apa di sini. Sebab itu ada masanya anda trade, ada masanya anda stand on the side. Tapi sekarang ni cerita dia ke bawah. Nampak ke bawah. Nampak memang ke bawah. GU pun sama, AU pun sama, NU pun sama. Cumanya kita sedang tunggu apa dia break ke tak. UCAT saya habiskan sebagai A, B dan C dan kita ke atas. Ini nak break, ini dah break pun. Faham tak? Ini dah break pun. Ini dah break. Itu dah break. Jadi kalau ini dah break, structure ini break, itu adalah sama dengan structure NU tadi yang ini. Jadi ini akan break. Action. Jadi saya mostly langsung action. Tapi begitu sudah ingat tak lupa. Yap. Dia kena dibuat. Nampak?
Jadi UCAT tadi break, support yang ini. Jadi NU juga dijangka at least akan break support ini. Jadi utama dia, ini dah habis cerita, next kita tengok kat sini pula. Kalau ini break, then structure ini tak ada. Kita tengok kepada ini. Kita tengok. Maksudnya ini tak dapat jadi 1, 2, tak. Okey, itu adalah untuk NU, UCAT. Apa lagi? Goal tak buat apa. Goal anda tak buat apa ke bawah. Boleh ke atas. Boleh. Kalau dia buat ke atas, break. Tunggu 3 wave. Kalau dia buat ke bawah, sama ada dia tengah test ini ataupun lengkapkan benda ini. Antara dua. Jadi, probably untuk nak trade dia di sini terlalu risiko. 1, 2 dan 3. Terlalu risiko kepada saya. Saya tak nak trade di situ. Maksudnya equilibrium ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Untuk kita nak trade. Dia terlalu dekat dengan support. Dia boleh break. Jadi goal stand on the side. Kalau dia break down, break 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3. Equilibrium kita enter di situ. Sebab ini higher high. Multi high. Bulan 8. Itu plan 1. Plan 2 adalah kalau dia break high ini. Then 1, 2, 3 kita trade. Sementara tu di sini dia naik ke turun, entah. Saya tak tahu. Bawa lilin, cari RN Elliot, pergi kubur dia. Tanya saya tak tahu. Dia nak buat apa? Kat sini saya tak tahu. Saya dah lukis benda tu yang ke bawah ni, kepada bawah ni, dalam silver. Ini dah break dah pun. Untuk silver. Maksudnya, kita dah ada, ini bukan 2. Kita dah ada breakout ini. Kita dah ada benda ni. Untuk silver. Nampak? Ini dah break. Ini 5. Ini tak dapat dilukis sebagai A, B dah. Ini tak dapat. Ini kena tukar. Satu silver dan gold saya tak updatekan chart dia. Ini kena tukar. Ini tak dapat jadi B. Dapat ke B macam ni, lepas tu C kat sini. Lepas tu ni 2. Tak dapat kan? Tak dapat. Jadi ini kena tukar something else. Sama ada kita habiskan dia sebagai whatever kat sini. Sebagai flat. Antara tu lah. Flat pula. Apa? Jadikan dia sebagai benda lain. Tak dapat. Ini tak dapat nak enter kat situ. Itu silver. Minyak. Minyak pun kita jangka dah memulakan pergerakan ke bawah. Ini akan accelerate. Ini jangan lepaskan peluang. Seriously. Tetapi bukan kepada minyak punya komoditi. Sebaliknya kepada syarikat minyak. Ini kalau break, kan, anda delete chart ini. Boleh? Kalau dia break, anda delete chart ini. Lepas tu, anda letakkan chart ini. Mana dia pian? Ada sudah. Kalau yang tu break, chart dia macam tu. Dia tolong pula. Ni. Okey? Kalau minyak tadi break, ini akan break ke bawah. Ini akan break support ni. Dan itu cuma boleh berlaku kalau indeks ke bawah. Kalau US dollar kuat ataupun yen kuat, antara dua. Yen negara pengguna minyak. Demand minyak turun, yen outflow kepada negara pengeluar minyak tak tinggi. Jadi yen kuat. Boleh? Kalau minyak jatuh. Mana lagi? Copper. Ni satu lagi. Jangan miss peluang. Tapi bukan trade benda ni. Faham? Bukan nak trade benda ni. Sebaliknya,
kawan dia. Faham? Dah ada level dah. Boleh? Okey. Ini tak complete sequence, betul? Boleh? Okey. Saya akan tunggu di kawasan sini. Itu adalah, ini anda tak akan jumpa price ini lagi seumur hidup. Kecuali apa perang apa ke, perang dunia ke, apa ke, perang apa-apalah. Kalau benda-benda yang kita tak dapat nak jangka, Taiwan ke, apa ke cerita. Tunggu dia turun. Jadi jangan sekarang. Ini belum lagi. Belum lagi. Itu sama dengan wave 2. Nampak tak? Dia dah complete awal, Pian. Dia orang completekan wave 1 dan 2 cycle tu awal. Ini adalah internal 5 wave. Ini cuma akan buat 2. Yang semua yang komoditi, dia orang buat benda ni. Ataupun ada yang buat high dah. Nampak tak kenapa saya lukis dia macam ni? Ni ada lukis. Mana saya lukis? Ini dah habis. Ini dah buat awal. Bunyi alert, tengok price dah jalan. Ini adalah sama dengan gold. Jadi gold akan ke bawah lagi. Kalau ikut yang ni, gold kat sini, mana gold kita? Gold kat situ dan silver masih dalam wave 2. Masih dalam ini. Masih dalam yang ini. Kalau ikut Barrick ni. Kalau ikut Barrick ni. Faham? Ini saya akan tukar macam ni. Kalau dia buat ke bawah ni, ini adalah dia punya ni. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita jadikan 1, 2, 3. Ini adalah dalam super cycle. Boleh? Itu adalah untuk Barrick. Tak kisahlah. Dia buat satu super cycle ke, aku basikal ke, apa ke. Sukati dia. Yang saya tahu, kalau dia buat 3 wave kat sini, saya nak cari long. Itu saja yang saya tahu. Lain daripada itu, saya tak tahu. Tapi bang, dia nampak macam 5 wave terjun. Yes, saya jadikan dia 3 wave. Lepas bagi gula-gula dekat Beijing. 4 minit, okey. Apple tengok. Apple pun tengah tunggu. Dia nak naik ke turun? Semalam tunggu-tunggu dia tak mencanak. Naik-naik, lepas tu dia bukan main kau. Dia buka, dia open. Bukan main, dia open naik ke atas. Lepas tu tak. Lepas tu mati kat situ. Dia mati kat situ. Kalau Apple break out ke atas, mungkin indeks ni. Ni tak. Apple pun tengah tunggu. Struktur semasa kecil daripada sini. Besar daripada sini. Lagi besar daripada sini. Lagi besar daripada sini. So, 1, 2, kita cukup. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Kalau nak buat dia ke bawah, cukup. Nak buat dia sebagai besar lagi, cukup. Nak buat sebagai kecil lagi pun cukup. So, jaga-jaga sikit dengan Apple ni. Maksudnya kita tengah tunggu correction anytime. Anytime. Kalau dia naik ke atas, dan kita buat benda lain. Sekarang, tak ada buat apa. Okey. So, kita akan berhenti rehat sekejap. Apa yang kita sedang tunggu adalah kalau kita ada satu lagi ke atas, anda boleh trade untuk AUD US dollar daripada equal leg di sini. Kalau dia ada equal leg, maksudnya 1, 2, 3. Ataupun equal leg ini. 1, 2. Ini lebih make sense sebenarnya.
1, 2, kalau dia breakout ke atas. Dan anda short daripada situ. Kalau dia buat benda tu. Kalau dia tak buat benda tu, anda akan tunggu untuk untuk AJ long daripada bawah. Bila movement ini habis. Dan CAP JPY pun sama, serta kepada indeks utama. GER 40 daripada bawah ni dan Dow daripada bawah ini. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dahulu.